السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا رب العالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا فاغفر لنا. اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم يهديهم فإنهم لا يعلمون. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang bahagia ini kita akan sambung lagi pengajian kita daripada kita bagaimana kita hendak khilaf. Kerana agama Islam ni ialah agama yang tak sewi kita duduk tempat tulah. Agama nak uwi kita tadi itu meningkatkan kedudukan kita sokmo. Tu agama kita. Kita kena faham dulu. Kalau kita nak duduk tempat tulah, agama kita dia tadi itu tak reda. Dengan sebab itu senantiasa Tuhan ayat dalam Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tak ubahkan suai, tak ubah rupa cara, tak ubah kedudukan seseorang daripada kamu sehingga kita tadi itu ubah. Bahasa siapa panggil patana. Kita kena duk ada perubahan. Maknanya Islam ni nak hajawi kita duduk hidup baru sokmo, ilmu pengetahuan, kedudukan, akal fikiran, tak kira bab ekonomi, bab tarbiyah, bab mengaji, bab politik, bab gapo-gapo pun
kena duk wi jadi ada perubahan. Orang nak duk tempat tula ni dalam agama Islam ni yang menetah. Seumpama Allah Subhanahu wa taala royak dalam Quran tentang orang-orang nak duk tempat tula tak si ubah gapo-gapo, Tuhan banding lagu mana? Tuhan banding kata walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah. Orang yang suka turut hawa nafsu ni, yakni suka duk pesing tempat tula, pesing nak duk sedar, tak sik nak ubah gapo-gapo. Sebab ubah ni makna orang kerja. Apabila kerja ni kena penat, kena letih. Supaya kita nak ambil diri kita mari duk nega dalam kedai ni kena mikir. Kena cari cara, kena berjumpa dengan beberapa cubaan, kena tetap di atas pendirian dan kita tetap pula di atas kesabaran kita, barulah kita muncul tumbuh. Kalau gitu Tuhan tadi itu rakyat kata walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, tapi nak duduk tempat tula nak turut hawa nafsu. Ayat belakang pada ning berat. Tak usah masuk lagi situ. Ya bukan tajuk kita nak cakap sangat hal belakang tu, tapi nak ayat kata agama Islam ni iaitu agama hengkan prian-prian. Agama pesen tajdid. Agama pesen nak membaru sokmo. Nak wi jadi tak beku cara mikir ummah al-Islam. Pada perjumpaan kita yang telah lepas, hak kita dalam Islam ni yang pertama sekali iaitu sakut paut dengan hukukul al-qalbiyah. Hak sakut paut dengan hati terhadap saudaranya. Jadi kita tadi itu telah rakyat dah. Kata hendaklah kita tadi itu bagaimana kita nak duduk dengan saudara kita sebagaimana Nabi SAW mengisyaratkan. Kita mula nak tengok 24 tu muka tu. Ia kata dan sesungguhnya telah mengisyarat oleh hadis. Hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang ittifaq kata sahih. Kepada ini makna suruh kita jagakan diri kita, hati kita kepada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata, "Mathalul mu'minin." Seumpama orang-orang yang beriman. Mana orang-orang Islam kita ni lah fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Pada kasih sayang, pada sia belah, pada cara kita itu duduk sekali, mithlul jasadil wahid. Seumpama jasad yang satu. Jadi kita nak satu, pastilah hati tadi itu kena molek dulu. Molek dengan apa? Molek dengan ajaran. Molek dengan ajaran. Nawi hati kita tadi itu sempurna, pasti kena ambil ajaran Islam, mari menguasai dia. Supaya kita tadi itu boleh beramal dengan syariat al-Islamiyah, supaya kita tadi itu boleh duduk dalam dunia ni bahagia dan berjaya kita hidup di alam akhirat nanti. Itu kita tak mau nak ulang lah, kerana benda ni kita telah syarah dah pada hisah yang telah lepas. Malam ini kita nak tengok hak orang Islam. Tadi hak orang Islam sakut paut dia terhadap saudara dia, masalah hati. Malam ni kita nak tengok pula yang kedua, al-huquq al-lisaniyah, iaitu hak lidah kita terhadap saudara sesama Islam. Kerana agama Islam sebagaimana dah ayat tadi, kita jangan buat duk tempat tulah tak leh. Maka dalam Islam ni orang Islam yang duk gini. Hak ni nak kepada perubahan, kuam prian-prian. Prian-prian dengan apa? Ubah dengan apa? Ubah dengan Quran, ubah dengan hadis, ubah dengan sirah, ubah dengan sejarah. Sebab tu ya senantiasa baca Quran kita dengar, hadis kita dengar, sirah Nabi, kamar dia sejarah.
sekumpulan lagi daripada umat Islam juga, tapi akhlada ilal ardi, dia nak duduk biasa tak setukar apa-apa, nak duduk tempat tu lah, jarang sikit. Mana kata kurang sikit dia dengan ajaran Quran, dengan hadis, sirah kurang benar. Maaf dah, sirah kurang benar. Tapi hening ni kita kata tempat kita ada tak ada, kita kira ambil lah. Cuma kita nak kecek hak ada dalam kitab, hak ada di dalam apa nama muqarrar kita ni dalam kitab pembahasan madah kita ni, Islam ulama bagi dok gitu. Maka kita sebagai umat Islam, umat Nabi SAW, bagaimanakah kita nak letakkan diri kita pihak kanan ke pihak kiri? Ditutupkan daripada kita suruh duduk pihak kanan, tak sewi duduk pihak kiri. Sebab kenapa? Sebab Islam agama yang nak pergi ke depan, agama tamadun, agama yang nak kita tadi itu pandai mikir dengan suasana keadaan kita hidup dalam dunia. Tak kira kita hidup di negara mana, tak kira kita hidup, kita berbangsa bahasa apa, Islam cara bilici, tak kena ada bosan situ. Dengan sebab itu, hukuk yang kedua, nak kita jadi ada perubahan dalam masalah kita nak bersaudara, tali persaudaraan ni lagu mana? Iaitu hukukul lisaniyah, hak sakut paut dengan lidah kita. Hak sakut paut dengan lidah kita ni, mula-mula ulama kita raya, kita kena jawab salam. Wajib kita kena jawab salam, Assalamualaikum tu daripada orang yang beri salam. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Tu ayat al-Quran tu kan. Apabila orang Islam tuwi salam, maka wajib kita orang dengar salam tu jawab salam lebih baik daripada dia beri. Orang kata Assalamualaikum, kita kata Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, ayat kata Waalaikumsalam warahmatullah, ataupun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, boleh juga. Cuma ni luas semaya. Adapun dalam semaya kalimah warahmatullahi wabarakatuh tidak disyaratkan. Tidak syarat di dalam as-salah. Imam Nawawi hukum kata itu adalah rangkaian. Tak boleh kita tambah di dalam as-salah. Sebab tu kita kena ngaji. Sini nak tak gapo, sini nak tak gapo, barulah janguk. Kalau amal nak misal dengan cara mudah, ha bunga ni, ya janguk. Tengok rasa sejuk mata. Tapi kita ni apabila ada kebun, ada sekolah, ada jamiah, ada masjid, orang nak tak ha bunga dia dalam jamiah, dalam masjid, dalam, ya kena ada ilmu. Ada jamiah, ada wityalai mahalai ngajar masalah nak tak cat suan yam. Bunga tu nak tak mana wisdak tengok. Upah tak mahal, tak murah tu. Orang hak jatuh tu. Nak royak gapo sini? Nak royak kata Islam, ya benar molek. Tetapi nak tak di mana? Ha tu kita kena ngaji. Orang awam merolekkan tak faham situ. Jadi kan kita nak tambah warahmatullahi wabarakatuh. Tak baik ke lagu mana? Ha ya buat gitu lalu. Terutama orang Arab wakak tangan gitu, ha payah kira tak patut tu. Nampak tu tak? Tapi dak dalam Islam ni yang nak kita ngaji. Hak ni nak tak di mana? 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 Itu Islam yang pesing menerima perkara-perkara yang jadi perubahan boleh, dia boleh terima lalu dah. Sebab orang royak dengan alasan, royak dengan dalil, royak dengan keterangan bukti dan sebagainya. Adapun kalau kita tutupkan akal fikiran, oh hak ni payah. Aku tak bisa dengar tu. Dok atau aku tak biasa dengar orang hak ia dok royak tadi tu orang ia dengar perkataan orang tadi tu alasan ada, bukti ada, ya tak kira situ. Aku tak biasa dengar tu. Aku tak biasa dengar ni, aku ni siapa? Lepas mata kita hadis, Quran, sejarah, sirah ni banyak mana? Ha tu kena soal pula. Dia doa tak aku tak biasa dengar ni. Kita kutubus sittah lepas tak? Hadis Nabi depan mata tu. Kutubus sittah padalah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Tak tambah lagi 3. Ya 9 ibu kitab semua. Nak kata aku tak biasa dengar ni, ha, lepas dak laksuk tadi tu. Benda baru banyak lagi hak kita tak biasa dengar. Kita jadi faham kata apabila benda baru tu bukan ilmu pengetahuan. Itu Islam tak salah tu.
Sahabat Nabi SAW dengar benda baru semua daripada Nabi. Hari ni gini, hari ni gini, hari ni gini. Itu mana tambah ilmu. Ni kita nak belah. Aku tak usah dengar ni. Ayo kau bukan ni. Jangan buat itu. Kita kena hajar akal fikiran kita terima benda dengan alasan. Asalkan alasan royak dengan cara molek, Quran ke hadis ke sejarah ke sirah ke, tak apa. Itu cara dia. Kalau gitu, yang pertama adalah jawab salam. Patut orang wi salam kita ni wajib kita kena jawab belaka. Nah, tak boleh kita tak jawab tu, tak boleh Tuhan murih. Kemudian hendaklah kita tadi itu orang panggil tashmit, orang yang berseng. Ni jarang sunnah ni, soalan kata sunnah yang mati. Apabila kita dengar saudara kita berseng, ya pasti alhamdulillah. Kita pun duk senyap. Ini adalah salah dengan hukukul Islam. Kita kena kata yarhamkallah, merahmati engkau Allah. Lepas tu yang nak berdoa lah orang dengar yarhamkallah. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalakum dan sebagainya. Itu doa yang warid mari daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu lidah kita. Kemudian hendaklah kita puji dengan baik di atas mereka yang berapa? Yang ada buah tangan yang dia itu usaha. Orang ni buat baik sungguh. Orang ni ada kebaikan adalah Islam. Kita kecek benda molek. Sebut benda molek terhadap dia. Jangan kita tak sebut benda molek, pergi sebut benda tak molek. Ini bukan di dalam cara-cara di dalam Islam. Kemudian hendaklah kita mengajarkan kepada orang jahil. Orang tak tahu ni kita kena mengajar dia tahu. Tak boleh kita nak senyap daripada ta'lim lil jahil. Ni ulama kita raya. Tak tahu ni banyak tak tahu. Tahu dengan tak tahu ni banyak tak tahu. Tak usah buat tahu ah. Nampak dah tu? Sebab itulah kita tadi itu kena dengar benda yang kita tadi itu kena dengar dengan apa? Benda hak baru-baru daripada alasan. Sini ni kita kena tambih. Tambih lagu mana? Terkadang kita duk berasa kata diri kita tahu belaka. Semua kita tahu belaka. Sahabat tu duk tubik, tak biasa dengar ni. Tak biasa dengar ni. Tu banyak tu. Tak biasa dengar kita hak kata tak biasa dengar tu lepas laksud gapo? Gapo kita lepas laksud? Hak yang diaturkan oleh alim ulama dalam dunia sekarang lalan ini nak buat jadi orang tadi itu jadi panyacun. Nak jadi orang tu ada kualiti, mikun apa? Kita lepas laksud gapo? Hari ni kita nak ngaji pasal tak ada laksud tak leh. Kalau kita ngaji pasal tak ada laksud, satu lambat. Yang kedua tak ada nak buah mengikut umur, mengikut masa pusingan dunia hari ni. Tak ada. Sebab tu kita kena ngaji mengikut keadaan yang digariskan mari. Hak tambah tu okey lah, tapi laksud tu kena ada. Lah mana pula laksud tak laksud. Gini. Kita misal hak mudah sekali kita pakak boleh faham. Orang mana-mana tak pandai baca Quran, dia nak baca dengan jadah gini, ambil Quran mari baca dengan jadah gini. Bila nak boleh baca? Dia kena pergi masuk laksud hak mana? Qiraati ke masalah. Masuk laksud hak sakut pak cara nak buat lagu mana? Daripada tak pandai, we boleh baca Quran. Ya ada cara dia. Dalam 4-5 bulan, boleh baca Quran. 4-5 bulan lagi boleh hafal Quran. 4-5 bulan lagi boleh mudarasah, boleh tadabbur Quran. Ya naik semua. Tapi kalau kita main laksud dalam masalah nak mengaji belajar, 2 tahun pun duk pelek lagi. 2 tahun kita tak boleh nak baca Quran dengan lancar lagi. Duk iya, duk pak amma je duk jadi kecek bahasa kita nak baca dengan kena tu tak boleh lagi. Dengan sebab itu, hari ni umat Islam kena syukur. Kata orang laksud nak kita ngaji tu, we mudah kita. We nak we kata kita tadi itu siapa pada matlamat hak derah tu jadi derah. Itu sah. Yang kedua, masalah dalam dunia Allah ni ada satu madah yang nama Manahijul Al-Muhaddithin. Jalan ni ulama hadis.
hadis depan kita ni, kalau kita nak kira, taklah kita kata 100,000 hadis. Hak siapa duk di tangan umat Islam kita lah ni yang ada dalam kitab-kitab tu 100,000 hadis. Ada hadis yang sabit, ada hadis yang tak sabit. Hak sabit tu lah pula tubik 2 3 4 bagai hak sabit. Ada hasan li zati, sahih li ghairihi. Hasan li zati, hasan li ghairihi. Kama dia hak tak sabit ni mulai pada dhaif sampai ke maudhu'. Baik. Kita ni duk depan ni 100,000 hadis. Kita nak cek lagu mana, nak cepat boleh hadis tu dalam masa tak pakai lebih daripada 5 minit, 10 minit. Nak cek dulu kata hadis ni duk di mana, hadis ni pia gayat, hadis ni darajat mana, dengan cara luah-luah dulu sekaligus. Nak pakai masa cepat tu nak buat lagu mana. Ya kena ada cara. Kalulah nak memikir dengan cara kita nak pergi belak mana, cuba pejam mata. Kita nak kaji lagu mana, hadis ni sabit tak sabit, pia riwayat, orang mana kata sah tak sah. Malah cari kalau kita main laksud. Hari ni orang rang laksud tubik mari, cara ngaji gini. Tengok dalam senarai dia tak sampai 5 minit, 10 minit, hadis ni darajat ni, hadis ni darajat ni. Barulah masuk di dalam kitab-kitab nak mensyarah pula makna-makna waktu tubik hukum hakam, mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunat, mana makruh, mana haruh dan sebagainya, tubik pula sekali. Nak rakyat kata cara kita ngaji hari ni tu begitu. Lepas tu di mana dok ngajar lagu tu? Seluruh dunia. Seluruh dunia orang dok ngajar lagu ni, tak kira Zaituniyah, tak kira Azhariyah, tak kiranya Yarmouk, tak kiranya Yaman, tak kiranya Suriah, tak kiranya Saudi, sopa belakang. Sebab itu dok jadi di mana ni masalah yang kita tak boleh nak pergi ni, kita nak bela benda yang tak boleh nak bela. Gapo nak bela benda tak boleh nak bela? Yakni kita nak duk tempat tu lah tak segerak gapo-gapo. Faham tu tak? Ni nak kita faham kata cara kita tadi itu nak rakyat kepada orang tak tahu tu bagaimana. Wajib nak rakyat. Tak rakyat tak boleh. Kena tahu kepada orang tak tahu. Kata gini cara. Sebab itulah Islam ni agama yang nak kita rajin. Malah dia duduk dalam agama Islam. Kikiat ni malah ni tak boleh. Sebab Islam agama maju, agama yang cergah, agama cermelang, agama nak musing akal fikiran. Tengok dalam Quran, tengok dalam hadis, tengok dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita perhati. Tak beberapa lama lagi kita akan menerima bulan Al-Quran, iaitu bulan Ramadan, syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Tu waktu Quran dalam itu. Dalam telinga ni mari dah. Nak buat gapo ratik? Nak buat gapo ratik? Beberapa rancang yang dinak buatkan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tapi berlain ni rancangan. Hak ni nak buat begini, hak ni nak buat begini, hak ni nak buat begini. Ada beberapa perkara yang kita tadi sebagai umat Islam boleh ambil faedah daripada Ramadan. Tapi ada lagi satu golongan buat basah siap-siap. Buat basah lagu mana? Dalam kebun. Dia kata boleh puasa ni panas. Kita nak buat basah lagi tidur situ. Ada juga orang lagu tu. Memang ada. Nak rakyat kata kenapa? Wa inna sa'yakum la syatta. Perbuatan kita manusia ni berbagai-bagai. Tetapi coba kita kembali sikit bulan Ramadan Al-Mubarak yang ada dalam sejarah. Ada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula sekali Ramadan fi ayamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramadan pada masa Nabi alaihi wasallam. Nabi buat apa dalam bulan Ramadan? Sekali dengan sahabat dia. Lepas pada sahabat tu tabi'in buat apa pula? Lepas tu ulama-ulama orang-orang dulu tu buat apa dalam bulan Ramadan? Saja tak ada guna bulan Ramadan, malaikat tidur, malaikat kita duduk dengan jenerat sama-sama. Lah bukan duduk lagu tu. Dalam bulan Ramadan, kalulah kita tengok pada masa tu seolah-olah kata masa yang umat Islam lebih cergah daripada 11 bulan. Lebih hebat kekuatan lebih pada 11 bulan. Sedangkan dia puasa, tak makan, tak minum. Tasyabaha bil malaikah, menyerupai dengan para malaikat, tak makan, tak minum, tak mendekati syahwat dan sebagainya. La, tak sekarang habuk. Nak ayat katakan apa? Nak ayat Ramadan madrasah
tarbiyah ruhiyah li ummatil islamiyah. Satu sekolah nak tarbiyah bagi roh, bagi umat Islam di dalam bulan Al-Quran. Sebab itu kita nak buat lagu mana? Nak kata kita tadi itu ada bergerak. Bergerak dengan apa? Bergerak dengan bukti keterangan yang datang pada Al-Quran dan hadis. Umat Islam kita ni, musuh Tuhan ni, terutama syaitan ar-rajim, amak kecil lagu ni, dia tak suka. Hawa apa? Kerana kita nak tarik umat manusia ni, wi akad agung kita ni. Wi agung kita ni, wi atas. Lalu, dia apa kata? Kita kena kuat sungguh. Ni cara dia. Kita kena kuat sungguh. Supaya orang ngajar nak. Tapi kuat dengan moga lain. Kuat dengan kisah-kisah tak sabit. Kuat dengan mimpi-mimpi mengiga-mengiga. Kuat dengan hadis-hadis pelesu. Kuat dengan Israiliyat yang tak sabit dalam syariat kita. Kuat dengan perkara yang benar-benar Islam kita tadi itu tolak. Dia tak kuat dengan roh Quran, kuat dengan roh hadis, kuat dengan roh sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Lalu kalaulah kita tak pakai laksud hak saming tu, tak sah mimpi. Kata umat Islam nak ada kekuatan seumpama umat yang boleh memerdekakan Masjidil Aqsa. Umat yang boleh bawa teraju orang kafir apabila tengok umat Islam bahasa gerung, tak sah bawa. Islam walaupun nak belik supaya nak pakai baju tok, baju gapo apa katalah, hebat setara mana pun, orang kafir tengok senyum buat. Dia tak berasa gerung sikit pun. Buat apa? Laksud kita mengaji tadi itu, cara kita nak ambil itu, ya kedak dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat turun mari pada ummah. Ini amal nak royak ni hak dok main dalam dunia hari ni, hak dok main dalam dunia ni, orang buat laksud untuk nak manusia tadi kembali kelik kepada benda tadi itu, skacing. Cuma kita tadi itu siapa kedak ilmu kita. Hak demo dok buat tu kepada kita. Siapa tak siapa, itu terpulang kepada kita. Kita tanya diri kita masing-masing. Sebab tu kita jangan berasa tahu. Jangan berasa tahu benda baru-baru hak kita dengar. Tak dulu mata kelo kita alasan ada ke tak, bukti keterangan ada ke tak, laktan mirip lah, hujah ada ke tak. Kalau ada terima, kalau tak ada kau dulu. Itu nak kita faham. Kemudian seterusnya kena suruh dengan baik. Hal ni penting. Suruh dengan baik ni mana kita layan orang nak orang buat baik. Nak buat baik ni bukan mudah juga. Nak buat lagu mana ni? Dalam bulan puasa nak datang ni. Nak buat masjid kita ni penuh dengan pemuda-pemuda. Nak buat lah mana? Tok Imam kena mikir. Orang pergi jawatan masjid kena mikir. Nak buat lagu mana? Penuh masjid kita dengan pemuda-pemudi. Nak buat lah mana? Dia kena ada permainan dia. Nak layan lagu mana? Mereka itu masuk masjid. Bukan sekadar kata, nak buka puasa saja. Lepas tu nak gaji Tok Imam banyak mana. Lepas tu Tok Imam nak tidur mana? Duk sekadar tu lah, bukan. Yang nak ada sah lagi idea kita nak buat lagu mana? Sebab tu nak kepada Tok Imam yang ada kualiti. Pas nak kualiti ni dia kena duduk dengan syababil ummah, pemuda. Umur tak sampai 60 tahun ke bawah tu sedap buat kerja. Kalau atas doa tu yang tak gerak dia kena pakpon dah. Dia kena rehat dah, kena rehat. Buat apa? Sebab dia tak gerak lah kan. Tengok undang-undang negara sekadar nak main dalam dunia ya 60 pecang. Tapi kita nak piping umat pergi pada syurga, ambil tengok. Siapa kata nak gerak gapo-gapo ni kena tanggung dak Tuhan tak ada. Kita kira lah kata benar-benar lagu tu. Cuba kita gerakkan akal fikir. Sebab tu Allah khitab lagu ni, bercakap lagu ni bagi mereka yang duduk balik kanan sana ni, dia kata sungguh. Ning duk nyakit ni bukan sekadar tempat-tempat hak tertentu saja, seluruh dunia. Kalau pergi di Mesir cerak benar. Amma ni duk muamalah dengan orang Mesir lama. Tiba-tiba ada saudara kita yang dihormati, yang dikasihi meninggal dunia bulan dulu, itu minggu dulu, umur muda lagi.
Telefon lagi nak royak. Telefon lagi nak tanya sebab kenapa dia meninggal dunia, sebab kena segar-segar. Aksiden ke ada gapo? Dia kata saufa, selagi akan. Bukan sadak, bukan selagi hak dekat. Saufa jauh. Nanti nak royak. Amo tanya kata nak royak boleh tahan depan ke lagu mana? Ya orang kita ni kalaulah kita tadi itu tak sen nak buat kerja jadi selalu, ya tak boleh. Dalam Islam ni katanya Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Talbisul Iblis, at-taswif jundun min junudi iblis. Apa mana? Selagi, nanti dulu, nanti dulu, stagi. Perkataan itu adalah tentera bagi tentera daripada tentera iblis. Allah letih kejap. Sebab kita kau dulu dah tu setahun. Kau dulu setahun. Akhir sekali tak ada gapo kita buat. Dengan sebab itu kita tadi itu nak buat lagu mana, nak suruh dengar baik. Kena pakai lidah. Pas lidah nak kecek hamka-meka tu baik gini, kena pakai otak. Otak ni tak boleh musing kalau ilmu pengetahuan tak ada. Ilmu pengetahuan nak ada, pasti kita kena mengaji tambah, ngaji belajar tambah. Kalau tak, tak boleh buat gapo. Sebab tu umat Islam kalau kita ngaji gini, insya-Allah kita tadi akan duduk depan. Pakai nak duduk depan nak ke? Sebab duduk depan ni yang molek baru sebab ketua. Ketua ni ada darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tinggi, tapi syarat dia kena buat amanah hak dia tadi, hak tu tanggung tabahu dia. Hak duk tabahu ni kena tanggung. Buat apa? Kerana akhirat esok dia tanya pula. Antum mas'ulun anha. Kamu kena tanggungjawab pula. Sebab itulah Imam Pak ni jazahumullahu khaira tak ambil jawab tak kuasa. Bukan makna kata kita tak sewi ambil dak, tapi nak ayat kata orang hak qadar diri dia tu dia tak se jawab tak kuasa. Sampai ke Imam Abu Hanifah ni sanggup dengan raja, aku masuk dalam penjara pun tak apa. Mati Abu Hanifah dalam penjara tak se jadi tok qadhi dalam negara dia. Tak se jadi. Buat apa? Sebab ia adalah keuzuran dia. Kau anulum hak dia tahu kata gitu-gitu kita tak sebutlah. Imam Ahmad dak. Imam Ahmad ni tok guru biasa ya. Kalau nak adu dengan Ahmad ibn Abi Du'at tok qadhi kerajaan Abbasiyah. Pangkat tinggi, duk dekat Makmun, dekat Mu'tawakil, Mu'tasim dengan waktu tu wasik tak wasik. Besar pangkat dia. Ahmad ibn Hanbal tak ada pangkat pun. Tetapi ilmu pengetahuan yang dia ikhlas dengan Allah Ta'ala akak darajat dia. Terkadang orang dalam masjid kita maaf dia. Kalau sebut Imam Ahmad, tuai mazhab Hanbali, sekurang-kurangnya, Imam Pak. Imam yang kepak. Kalau sebut Ahmad ibn Abi Du'at, pure tahu yang itu. Manhul, pure, tak tahu. Sebab apa? Nak ayat kata Allah Ta'ala apabila dia tadi itu nak sebutkan nama seseorang, di sisinya dengan sebab pendirian ikhlas yang ada manusia atas muka bumi tu sini ni, tu sebut sana tu, maka tak sabar saya kekal nama orang tu. Sebab tu dalam hadis sahih tu, idza ahabballahu 'abdan, apabila hamba tu Allah Taala kasih, Allah Taala redha terhadap dia, nada Jibril, Allah Taala panggil Jibril alaihi salam. Jibril mari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ayat kata, "Hei Jibril, aku kasih pada orang tu. Hadut dalam muka bumi. Aku kasih." Maka mung tu kasihlah kepada dia. Jibril pun kasih terhadap orang tu dengan perintahan Allah Taala. Lalu Tuhan kata, "Gi panggil ahli langit semua." Kata, "Hei ahli langit semua." Ni hadis sahih bukan dongeng. Amo tak ada tergoyak benda dongeng, hadis sahih. Kata, "Kasihlah orang ni." Maka ahli langit semua pun kasih. Kasih ahli langit semua kasih, sehingga kasih tu turun di atas muka bumi ni, orang pakat kasih ke dia. Sebab tu nak gi buat lagu mana orang Tuhan ni nak buat apa tak boleh. Sebab apa? Sebab pendirian yang tetap di sisinya. Kemudian lari guna lidah ni, lari daripada mungkar. Kena lari daripada mungkar. Nak lari kena guna ilmu.
Sebab tu kalau kita buka dalam kitab Al-Fiqhu fi Nahyi 'anil Munkar, fiqh dalam masalah nak tegah benda mungkar. Teban ni kitab nak tegah benda mungkar. Cara dia wiktikan, pak patibat nak long berhenti, cara nak engkar benda mungkar. Teban ni. Apa tu tebal sangat tu ulama tu dah tak wak nipi-nipi lah. Kerana banyak benda-benda yang kena ada bicara. Lepas tu kita kalulah kita beli kitab umpama tu kita tak baca, kita tak lihat, kita tak murajaah, kita tak tengok, nak royak gapo kepada umat masyarakat, kita sendiri pun nak mikir tak boleh. So umpama ada anak koci tapi tak pandai guna. Sakuk tak tahulah di pinggir tadi tu kat nak patah kata. Nampak tu tak? Tetapi guna gapo tak boleh. Orang dunia banyaklah tu. Ama duk mesin ni dunia banyaklah tu sakuk pinggir ni lek tu lagi lek ni lagi. Hingga mari laut koci juga. Suterik nak ayat tak banyak anak koci. Tapi tak. Dalam Islam yang nak uwi kita tadi itu pahal daripada apa yang alim ulama kita duk royak dalam kitab tu cara dia. Apa kena duk gaduh sebab ulama kata gini. Apabila kita nampak benda mungkar satu benda, lepas tu kita nak engkar, kita kena ukur dulu. Kalau kita tegah, kau teruk, kita kena berhenti. Tengok dalam Islam. Kalau kita ni, qada tengok, benda ada depan kita, benda mungkar. Lah mana? Nak insya. Orang ning, orang Islam. Kamar dia minum arak. Mungkar tak tu? Oh, ijma' ulama kata mungkar. Lepas tu, kita ni orang yang ada kuasa. Nak ingkar benda mungkar terhadap dia, kena tengok juga. Kita ingkar benda mungkar, dia kata kita ingkar, dia dengar kita. Dia nak dengar kita ni, kena qadar pula. Masa mana? Waktu mana? Di tempat mana? Cara nak cakap lagu mana? Dia kena qadar pula situ. Bukan mana pergi betul-betul gitu. Kalau kita pergi engkar benda mungkar terhadap dia, tak sewa yang minum arak, ya takut tak seduk dalam Islam payah. Tak boleh. Ya minum arak, tak ada royak tak arak tu halal, ya minum. Tetapi kita royak tak boleh minum arak ni haram. Oh payah Islam, tak seduk lah. Tu kan tak ada apa. Jadi murtad seorang tadi itu dengan sebab maksiat. Maka hak lagu ni tak boleh kita tegah kau dulu. Tu dalam Islam. Jarang kita nak dengar benda-benda lagu ni terkadang sekejut juga. Ya kau bukan. Balik kita tengok. Semua ulama yang kecil lagu tu. Memang benda kita nak benda engkar benda mungkar ya lagu tu. Sebab tu dulu kita tengok dah. Dulu kita tengok. Kita malah nak sebut lah benda-benda dulu. Benda baru-baru banyak lagi. Tapi tak apa nak ambil sebagai ibrah pengajaran. Orang yang kejak doa. Rapat doa. Pergi dengan ajaran yang dia faham mari mula-mula, kata ni lah ajaran Quran, ajaran hadis. Siapa kata boleh masuk dalam masjid? Orang lain tak boleh. Orang nak mari sembahyang masjid pun tak boleh. Hamba boleh bilang dengan anak jari hamba kenal. Ada masjid-masjid hatta hidup pun ada. Nak ayat kata cara kita tadi itu nak engkar benda mungkar, kalau tak kena maka jadi kaum mudarat tu tambah. Pas nak buat lagu mana? Kena qadar. Nak qadar. Sebab itulah guru terutama cara kita nak mengajarkan kepada anak murid kita ni faham, terutama masa sekarang pula. Allahu Akbar. Kena guna ideologi, cara mikir tu banyak, teori, cara pratya. Hak kita nak buat lagu mana, otak kita nak bantu Quran hadis ni nak uwi orang tadi itu berhenti pada benda mungkar. Kena guna citwitya, ilmu nafsi tak ilmu nafsi, benar. Sebab tu tok guru hak ngajar agama nak orang bijak. Bukan makna kata kita tak ada arah dah. Bomo pun sok tak dekat. Sedadu pun sok tak dekat. Gapo lagi sok tak dekat? Kamakan pun sok tak dekat. Biarlah ngaji agama lah pada tu. Lepas tu nak jadi agama kita. Demo dok faham kata Quran sebuah ni, makna kata benda lek belakang-belakang ni ke lagu. Mana benda tak pakai ke lagu mana agama. Dah. Benda agama ni lah iaitu asas bagi cara kita nak pakai hidup. Lebih harga daripada ngaji medik lagi, ngaji doktor lagi, ngaji pek lagi. Lebih harga lagi.
Hawak apa? Kerana nak tariknya manusia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena berdoa. Ni lidah kita ni berdoa kepada Allah Taala ratik. Berdoa mana lagu mana? Senantiasa kita kena bergantung dengan Allahu Jalla Jalaluh. Suruh berdoa ratik. Jangan kita duk berasa kata aku ni lah mana akulah hebat, akulah hak sedap, akulah. Jangan. Kita orang mengajar, orang ngaji. Nah, kita orang mengajar, orang ngaji Islam, jangan we ada perasaan itu dalam dada kita, tak boleh. Hei orang-orang mengaji semua, hei orang mengajar semua, terutama diri hamba sendiri, jangan we ada di dalam hati kata kita ni pandai belaka, terkaya daripada Tuhan. Jangan. Lagu tu tak boleh. Apabila jadi gitu, nescaya kita tadi itu bolehlah guna lidah kita kena dengan tempat. Apabila kita kecek hak molek ni, yang masuk dalam hati manusia dia patah. Umar ni Nabi SAW dalam kisah tu ke, dalam sejarah tu Nabi kecek molek biawa dah dengan dia. Molek dah Nabi kecek dengan dia. Tetapi dengan perkataan Nabi itu, dia nak dengar jauh-jauh. Dia nak pergi dengar mono-mono tu betul-betul tak ke, dia dengar jauh-jauh. Dengar jauh-jauh ni bahaya juga. Dengar orang tu, dengar tahu tapi dengar jauh-jauh. Jangan buat lagu tu, dia punah kita. Lalu Umar ni masuk Islam, bukan mari direct balik Nabi dak, balik adik dia. Duk bacanya Al-Quranul Karim. Kita berlaku di atas itu pendapat. Dengar Quran. Dengar Quran ni berasa cocok dalam hati. Sebab tu orang kita ni, cara kita nak dapat hidayah ni, dia kena buka. Buka dada, buka akal fikiran, buka pandangan. Kena buka. Kalau dok katuk gitu gak, tak siapa matlamat kita hidup di dalam dunia. Orang budak-budak pelajar ni pun sama. Kalau nak uderah kita ngaji, mahalai ni 4 tahun kita tubik jadi orang ada kualiti. Kena buka akal fikiran kita. Kena ada konkuah tambah semua. Kena pergi ke depan semua. Kena berasa tamak nak dengan ilmu pengetahuan. Barulah kita itu kuasa nak mengatasi perkara-perkara tersebut. Baik. Kalau gitu, seterusnya daripada hak lidah kita ni, iaitu gapo pula? Suruh kita tadi itu kata dengan kalimatut thayyibah sedekah. Kalimatut thayyibah sedekah. Akhir sekali Allah Subhanahu wa taala royak kita semua hak kita ngaji saat ni tu duk le satu ayat. Tuhan katakan, wa qulu lin nasi husna. Katalah kepada manusia benda hak molek. Nabi SAW mari tafsirkan ayat tadi, afdalul a'mali ila Allah an tudkhilas surur ila qalbil muslim. Sebaik-baik amalan hak baik di sisi Allah Taala iaitu kita masukkan benda jadi benda gembira di dalam hati orang-orang muslim. Pas. Nak buat lagu mana cara bercakap pai kita tu jadi kebajikan. Kita kecek molek tadi itu dapat sedekah seumpama kita bagi duit dah. Nak buat lagu mana? Apabila kita amal sini boleh, insya-Allah Jalla Jalaluh, kita tadi itu akan dapat daripada as-sabiqin al-awwalin, orang atas. Seterusnya daripada hak masa ada lagi, iaitu hukukul maliyah. Hak kita terhadap harta benda. Pada muka 27. Iaitu hak sakut paut dengan harta benda. Gapo ratik? Hak Tuhan suruh kita. Iaitu mula-mula sekali, iaitu sedekah tatawwu'. Sedekah tatawwu' mana lagu mana? Sedekah yang kita itu mampu. Tak banyak hak ni. Sedekah sekadar mana kita mampu. Kita ada skop, ada 2, ada 5, ada 10. Kata lagi. Hak tu panggil sedekah dengan cara hak. Dengan cara luah-luah. Dan wazakah. Zakat. Zakat ni kita kena kecek jadi banyak. Tapi kecek jadi banyak tu kalau kita kecek dengan asywa'i ya. Kecek dengan tak ada rebuk. Orang tak boleh amal juga. Baru ni kita tengok dah. Tak ada nak kata dak. Nak royak.
Allah Ta'ala wi banyak mana terhadap umat kita sini. Buah yang keluar tubik daripada pokok kita boleh bernego naik tagih tak tahulah. Nampak tak? Pada tahun baru ni. Juga tahun baru ni mari banjir teruk pada tempat-tempat tu sampai tak pernah berlaku 40 tahun 50 tahun. Ada juga. Jadi apabila kita buat kajian di depan kita, Allah Ta'ala kamar Allah Ta'ala tarik. Buat apa tu? Tak lain tak bukan sakut paut dengan hak az-zakat. Zakat ni ada juga zakat buah kayu tu ada. Tapi zakat buah kayu balik ke orang tak tahu. Salah balik mana? Salah balik orang ngajar. Orang ngajar, orang beroyak tu royak tak jadi pahal sungguh kepada umat masyarakat. Pahal sungguh kepada orang yang terbukakan harta benda dia melalui buah-buah kayu. Tak faham. Apabila dia tak faham, nak buat kerja. Dengan sebab itu, masalah zakat ni, kita kena mengaji pesing hak yang ada dengan cara pendapat jumhur. Pendapat jumhur ni, maslahat tu kelik pada ummah banyak daripada mazhab sa. Ni terkadang kita ni pegang dengan mazhab sa. Okey, bab mazhab kita tak ada menetek apa. Kita boleh sebab dia sebagai tangga nak sampai pada Quran sampai kepada hadis, dia kena pakai mazhab ni nak pergi ke sana. Hamba pegang hak tu. Cuma nak royak kita tahu pendapat jumhur dengan pendapat satu. Di antara dua ni hak mana maslahat kelik pada ummah hak banyak. Apa mana maslahat pun perayut. Maslahat ni mana pun kelik pada ummah tu banyak, dia duduk dengan pendapat jumhur. Nak satu ummah pakai pendapat jumhur, nak mengkumpulkan harta benda bak pendapat jumhur. Dalam masalah nak berhimpunkan orang, nak jadi duduk satu tempat di pada Arafah dan sebagainya, pendapat jumhur. Hak jumhur tu adalah pendapat yang gagah. Ada satu kitab kalau kita nak buat kaji cetak ke Darussalam Mas di Mesir. Nama kitab Masailul Jumhur, Masailul Fiqhiyah, Masailul Jumhur fi furu'il fiqhiyah. Masalah jumhur pada masalah furu' sakut pak dengan fiqh. Cuba kita kaji tengok situ. Ulama mana kare? Ulama Saudi apa tak ambuh? Tak sah. Ulama Mesir. Ulama Azhar pula. Tapi Azhar yang pesing terbuka akal. Apabila sebut Azhar ni, jangan kita dok faham dak Azhar ni Allah. Bukannya spek-spek. Hak spek-spek dah duk Azhar. Ha tu nak kita faham. Cuma maksud tadi itu dia ngaji pasal buka. Fiqh dia tadi itu dia buka. Jadi pendapat jumhur ni masalah apa nama zakat ni dia ada faedah kelik banyak. Cuba kita kira. Padi tu kan dengan gandum. Zakatnya mana? Kalau nak adu dengan wah dia partai kita, banyak mana? Cerak mahal hak ni. Hasil banyak hak ni. Lepas tu hasil hak banyak daripada pokok wah dia ni gimana? Painai gimana? Sebab tak buat tubik, sebab nak murih dia tak leh, sebab dia tak faham. Kita nak pergi murih orang awam tak leh. Kita tak faham kepada dia. Baru-baru orang nak faham ada zakat tu, zakat ni mai pada Masjid Muhajirin kita, pergi kepada tempat anak yatim kita, tempat apa orang bujai kita dan sebagainya, awak tubik. Tempat orang mengaji situ mengaji sini ada, tapi tak ramai. Kalau ramai masalah pokok durian, seni ya. Bukan maslahat tadi kelik pada orang peribadi tertentu, bahkan kelik pada ummah. Masalah orang pakai miskin, dia boleh cara. Masalah anak yatim, dia boleh cara. Masalah armalah ni orang perempuan tidak ada suami, kerja seorang, boleh cara. Masalah apa nama lagi, Palestin boleh cara. Masalah luar negara boleh cara, boleh. Daripada kongklang itu tu ada. Tu rabuk di dalam Islam. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Nak tanya Sa'kon Bina, Sa'kon Ibnu Affan, hak tu ni hak duk dalam bahagia dia dah tu. Tanya hak tu. Pak ulama-ulama kita depan kita ni, Dr. Abdul Halim Ahmad dan orang-orang lain lagi, hak ada kepakaran, ada makna kata kebijaksanaan di dalam media tu, boleh kita buat dia sebagai rajak. Okay. Barulah hukukuz zakah. Zakat tadi tu dia siapa pada cut dia sungguh. Baru kena. Sebab tu
masalah zakat ni, kita nak buat lagu mana? Hak duk dalam kitab, we jadikan boleh buat amal sungguh. Tapi dalam negara kita ni, kalau kita tengok orang ke atas sikit, orang bakok dan sebagainya, masalah ni Allah. Ya ada kele tu, syarikat ni, bulan-bulan ni banyak zakat-zakat mereka. Pagi kan tu, pergi pada TV Islam, pergi kepada internet Islam, pergi kepada anak yatim, pergi pada orang pakai miskin. Boleh perkara-perkara tadi itu kena dengan matlamat agama Islam tu banyak. Sebab tu kita tadi itu nak buat lagu mana? Benda duk dalam kitab tu jadi amaliyah, waqi'iyah, benda hak sungguh yang kita boleh beramal. Itu maksudnya situ. Kemudian seterusnya daripada haknya iaitu wal ihsan. Ihsan ni kita sakut paut dengan hukuk al-maliyah. Ihsan ni seumpama ni. Kita buat baik dengan cara umum. Buat baik dengan cara umum ni, masalah dalam kampung kita ni, ya ada orang hak kita tahu kata dia tadi berhajat, kena buat pertolongan terhadap dia. Ini kerja bagi ketua. Orang jadi ketua tadi tu kena ada idea dalam masalah nak jaga-jaga benda-benda tadi. Ada dua negara lama. Masjid kita tahu masjid Muhajirin kita ni masjid ni bab yang boleh dah. Mana kata dalam kawasan jalan kita ni nak tindih sini payah lah. Dengan cara idarah masjid dia gitu gini. Tapi apa nak rayak haduk hak kita jumpa di negara luar. Dalam masjid. Peti sejuk ni ambil situ sampai situ. Peti sejuk. Lepas tu orang daripada ahli khair, orang baik, sebelah lembu, sebelah kubah boleh peti sejuk ni. Tiap-tiap boleh makan orang pakai miskin tu daripada peti sejuk tadi. Dengan air, dengan itik, dengan gapo penuh dalam tu. Tu imam haram, ahli anggota masjid haram ambil daripada tu, ya wak boleh. Dengan berah, dengan minyak, dengan sakar, dengan gatu, dengan gani, ya cara boleh. Nak ayat hidupnya sistem masjid dia. Kita pakai sapa situ juga. Duk cari juga makna kata cara nak wisapa umat Islam tadi itu boleh kita tadi jadi tangan atas. Beramal dengan kata yadul ulia khairun min yadis sufla. Sebagaimana hadis Nabi itu kata, orang tangan atas lebih bawah lebih baik daripada orang tangan bawah. Kemudian itu dinamakan al-ihsan, buat kebaikan. Lepas tu it'am al-ja'i'. It'am al-ja'i' mana we makan kepada orang hak lapar. Ni masuk ni kita nak masuk bulan Ramadan ni. Mana kata masjid mana kata hak yang nak buat buka puasa aku nak seher. Sekadar mana aku puasa. Boleh cari. Masjid Muhajirin kita ni pun bukan tak ada. Mana-mana lagi banyak daripada masjid-masjid hak nak buat it'amit ta'am, nak we makan pada orang al-ja'i', orang lapar. Bukan khusus dalam bulan puasa saja, bulan luar pun sama. Ini apa yang hak sakut paut dengan maliyah. Ni nak uak ke apa ni? Nak wi kata harta kita tu adanya jadi numu. Apa makna numu? Makna kau tambah. Manusia kita ni ada faham kata apabila kita taruh harta, hak tu lah kau banyak. Tak, pada hakikat bukan lagu tu. Hakikatnya kita nak buat tubik harta pada hak dia, baru dia tambah. Allah kita pun kita orang nane banyak ni ke. Kalau pokok kayu kita maaf lah, ya gila ke daun, buah dah. Kita tak buah, kena kerak, kena tutuh ya sikit-sikit, ya sakit-sakit tu, baru ya buah tu lebat. Banyak dah tu. Dalam tubuh kita manusia, darah banyak berdoa. Kita pergi bekal tengok, segar belana-lana. Tapi kalau kita tak kira kata, darah aku kacau duk makan nasi lagi bekal buat apa? Habis. Orang mengajar pun sama. Kacau duk mengajar anak malam, anak hari, anak minggu, habis ke ilmu? Tak habis. Allah Ta'ala kau beri tambah juga harta benda. Apabila kita belanja dah atas jalan dia, tak habis. Tak habis sama sekali. Itu nak kita faham. Kata dalam Islam kita ni, yang menetai cara memikir madiyah, tuniyum. Tuniyum ni ya tepat. Orang panggil perahu kokok. Habis licin. Benda ikan halus. Habis. Tak ada tinggal gapa-gapa. Orang panggil tamlai sepayakon. Memunuhkan sistem di dalam laut. Juga tuniyum tadi itu ya kokok habis. Islam menetai masalah tu. Nak buat lagu mana Islam kita ni boleh jalan sebagai perjalanan ni. Ni unik-unik tak ada lagu apa dengan perlembagaan negara ni, tak apa. Kita nak lagu ni hari ni pun kerajaan kita ni nampak dah dengan orang Arab.
Ambil pertahanan sepa kita ni orang Islam. Lepas tu sokong orang Arab masuk di negara kita banyak. Hal apa? Kerana mereka ini mari cuahkan kemajuan, cuahnya ekonomi gapo di tanah kita. Kalau kita sokong syuyu'iyah, komunis ataupun madiyah, puak-puak pesing apa nama orang kata tuniyong, ya pokok habis licing daripada negara kita sampai kata tinggal gapo. Ini benda hak wakil, benda hak sungguh. Coba kita tengok tanah kita dok guna tadi tu. Tanah kita dok guna tadi tu. Kalau lah ya punahnya mana dah. Dengan baju tadi tu punahnya mana. Hang dia hang gapo. Hari ni hang baca berita. Orang ni tak biasa makan bicing. Allahu akbar. Tak biasa makan bicing. Tapi jadi juga orang panggil barah mering di dalam lamsai. Cik pergi mari, dia makan buah kayu semua. Kin bola mai tu puan kalau kita mikir dengan akal makan buah kayu nak penyakit gapo. Tapi dak harumai wah. Dalam buah kayu tu san kemi banyak mana. Banyak mana kimia, kemi duk dalam tu banyak mana. Basuh tak gi terkadang-kadang. Terkadang kita halal bala kata. Wah lima mari cokun tak cokun, tak pernah basuh lepas koyok-koyok gitu. Akhir sekali jadi lagu mana? Ning buahan daripada mana? Daripada tuniyum. Daripada fikrah madiyah. Islam bukan lagu tu. Islam dia nak jaga sistem nak sihat, jaga nak selamat, supaya kon pun selamat, unek-unek apa nama? Orang pun selamat belaka. Nak guna kimia tak salah. Ni semua petanding esok kerak. Orang tanah diri pun tak gamak nak makan. Tapi dia jual. Awak apa boleh jadi gitu? Tak lain tak bukan kerana tidak ada cara mikir beragama. Asal aku boleh dari mana jadi lagu nak ikutlah. Ni bukan. Nampak tu tak? Kama dia kena beri pakaian kepada orang yang tak ada pakaian. Ni termasuk daripada hukuk maliyah. Ni kan kita ni orang ada harta orang nego sedak-sedak di negara kita ni. Tengok anak koli kita nampak baju cari. Jahitlah baju dia tu. Tok guru hak duit-duit ada tadi itu, anak murid nampak pakai tapung, beli kata. Tapi jangan with depan apa nama hak kaya lah pesen belakang-belakang panggil yang mari. Tu cara yang lagu tu. Semua tadi itu duk di dalam apa nama garisan agama al-Islam. Semua duk kita belakang. Ini Allah Subhanahu wa taala royak ke lagu mana? Hak tu hai royak sebab tu duk kaca surah ni. Allahu jalla jalaluhu yaqul walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Makna kata mereka yang pada harta-harta mereka itu ada hakul maklum. Ada hak siti yang tertentu yang kita tadi itu kena belanja. Coba kita muamalah, coba kita tanya. Orang hak waktu beg duit kena dengan undang-undang Islam ni, coba tanya seorang mana tu jadi bank gerak. Coba cari mari dalam Islam. Ataupun dalam sejarah, orang Islam yang muamalah agama yang muamalah dengan undang-undang Islam dalam masalah harta benda, kata ia tu bank gerak. Lom lalai. Ada ke tak ada? Cari tak ada. Amba cari tak ada. Padahal mau cari pula kalau ada cara ya tu. Tapi syarat ia beramal dengan undang-undang Islam lah. Tak ada. Tapi rabub tuniyum lom lalai banyak mana. Lom lalai mana kata bank gerak banyak mana. Muflis bahasa Arab. Banyak mana. Ni nak ayat kata hukum mi hak tu hewak ni kena. Amba nak ayat satu kisah. Orang kaya dia bawa kereta mari depan cok kereta luar tu, lepas tu ada pasar jual daging so. Berlaku di Mesir hak ni. Lepas tu orang mari, orang tua dah, mari duk nyata di tepi bira kaki lima tu duk nyata gitu. Duk tunggu, bahaya duk tak kereta. Ya anak kali dia, ya orang kaya, anak kali dia pergi beli daging, dia duk tengok, tak datuk duk buat gapo, duk kutik tulen tepi tu. Pas tulen kalau kita pergi negara Arab, tulen sungguh tak dekat isi sikit pun tak ada. Ya turis tulen tubek tu, waktu tubek tulen daging tu tak ada tinggal apa sekarang. Hak ni sungguh Lepas tu dia nak tengok, nak kali dia naik mari, beli daging hak yang nak siap dah. Dia suruh, cuma kita tanya ya, tu datuk tu, dia mari buat apa, duk buat gapo situ. Tanya tuan kedai. Lepas tu main royak aku. Anak kali yang kita tanya, nak tanya yang kita tanya, oh ya kau gini.
Mai royak kata, "Oh, datuk ni dia duk pera cucu dia ramai." Anak dia tu pergi kerja luar sebab dia orang susah ni kerja luar, tinggal cucu-cucu dia 4-5 ni orang duk dengan dia. Dia orang perempuan tua dah. Lalu ni orang kaya ni royak kata, "Mung royak kepada tuan kedai ni tiap-tiap kali datuk ni mari, wi daging dia nak banyak wi. Apa aku bayar?" Wi. Tak apa aku bayar. Tak ada pasal. Balas mana? Tuan kedai apa wi? Bah cara on supaya kita ni lah masa sekarang ni on dengan cara mudah ni benda hak sungguh. Nak royak kata orang awak kerja lagu tu kesimpulan dalam minit dia boleh orang panggil wak kerja takat wak batas ni apa nama wak umah imarat wak gatu wak gan ni Allah kaya tak ada. Sampai ke kerajaan kena butai duit ia lagi nak sipai gatu gan ni. Tu sikap orang hak duk dengan kebaikan. Tapi kalau kita bakhil, tak jalan. Banyak kisah-kisah Al-Bukhala, coba baca dalam kitab Al-Jahiz, ada satu kitab nama Al-Bukhala. Allah. Orang bakhil ni Tuhan pun royak, "Wa may yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara." Dalam akhir surah Muhammad tu kan, siapa dia kedekut bakhil, tak lain tak bukan diri dia hak kena tipu. Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala maha limpah kurnia. Subhanallah. Muamalah dengan Allah Ta'ala ni kita masalah ni. Cuma kita tadi itu, Nabi SAW kata, sedekah jari lebih pada sulus, 1/3. Was-sulus kathir, Nabi kata. 1/3 tu berbanyak dah, Nabi kata. Bukan mana suruh semua harta kita. Itu bukan. Sebab tu masalah zakat, kita ni sebagai orang nak kutip zakat binatang ke zakat gapo, jangan dok ambil lembu kurban demo, kambing demo hak jadi bapak hak gagah mahal tu tak leh. Ambil. Hak pesen kata digariskan anak muda, anak ceridang gitu ya. Tu dalam Islam. Wak gini kau tambah. Itulah al-Islam yang kita duduk. Kama dia hak akhir dah nak ambil seminit hukukul badaniyah. Hak sakut paut dengan badan kita. Sakut paut dengan diri seseorang manusia. Gapo kita kena buat? Kena tolong orang kena zalim. Mana-mana orang yang ada hajat kita tolong dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "La amshi ma'a akhi hatta aqdiya hajatahu ahabbu ilayya an a'taqifa fi masjidi hadza." Nabi kata, kalau aku jalan sekali dengan saudara orang Islam mana-mana sehingga dia tadi sempurna hajat dia, lebih baik daripada aku duduk iktikaf dalam masjidku ni lagi, Masjid Nabawi. Nak kita tadi itu ada hati, nak tolong juga orang. Mana nampak orang susah, mana orang nampak orang kena zalim, mana nampak orang gitu gini, kita kena pakat, kena tolong. Ini hak umat Islam. Ini hak di dalam al-Islam. Tengok. Sebab itulah hadis ni yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sebagaimana kita royak dengan cara khulasah tadi. InsyaAllah ada masa minggu depan kita masuk sebab-sebab nak pecah belah dalam Islam. Tadi kita ngaji dah hak orang Islam. Lepas tu sebab nak pecah umat Islam ni ada gapo ratik? Tadi tepat satu, hari tepat nak pecah belah pula sebab gapo pula? InsyaAllah pada hisah yang lagi akan datang lah, biiznillahi ta'ala. Hisah tu kita akan baca muka 28 tu pula, biiznillahi ta'ala. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayyaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.